Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Alhamdulillah kita masih lagi bersiaran minggu ini pada hari ini. Harap semuanya masih sihat walafiat. Okey, terutama sekali sihat mental lah. Okey, minggu lepas kita sempat ada satu kelas sahaja dan kelas yang kedua tu adalah teknik menjawab soalan matematik tambahan SPM. Okey, kita mungkin akan ada lagi. Kita tengok macam mana siapa yang buat. Kita akan share dan kongsi sama-sama lah. Okey, hari ini kita teruskan bahagian yang keempat, topik yang ketiga, integration. Okey, masih lagi bawah definite integral. Okey, cuma hari ini kita beralih kepada nak mencari area. Learning standard, investigate and explain the relation between the limit of the sum of areas of rectangles and the area under a curve. Okey, maksudnya yang pertama ni adalah bagaimana formula area tu didapati. Okey, dia bermula daripada limit tu. Okey, bermula daripada limit. Dia buat petak-petak di bawah curve itu dan cari area satu-satu. Okey, kita terus kepada penggunaan sahaja. Okey, so formula yang nak ditekankan adalah yang ini. Ini formula yang nak ditekankan. Okey, FB AY dx. Okey, bagaimana kegunaannya? Okey, bagaimana kita nak gunakannya? Mana saya punya marker? Allah Akbar. Kejap, hilang pula. Okey, ada. Okey, area equal antara B to A Y dx. Kenapa aku jadi lebar pula? Okey, yang mana kalau ikut area? Ini contoh lah ya. Tu curve. Curve ni kita wakilkan sebagai function Y. Okey, ada satu equation lah. Okey, so sebenarnya ini kita buat kurungan ni. Kita buat kurungan FB dengan, FB pula. Antara B dengan A tu adalah kita kurungkan dia. Ini A, ini B. Okey, itu A, itu B. Kemudian Y ni adalah merujuk kepada curve ni sendiri. Curve ni sendiri. Manakala DX ni merujuk kepada paksi X. So kalau ikutkan kita buat ke situ, Allah. Okey, kita dah kurungkan, kita cari area ni lah. Yang ini A, ini DX, yang ini pula B, yang ini adalah Y. Kita cari area ni. Okey, formula ni secara tak langsung sebenarnya. Okey, kita tengok kepada soalan. Okey, itu formulanya yang okey, so didapati di situ for the value of the area bounded by the curve and the x-axis, if the region is below the x-axis, then the integral value is negative. So awak akan dapati bila mana cari area yang berada di bawah paksi X, dia akan bernilai negatif. Manakala area yang berada di sebelah atas paksi X bernilai positif. So harus diingat kita cari area. Bila area tiada negatif part. Okey, ingat positif negatif adalah menunjukkan kedudukan. Negatif berada di bawah paksi X, manakala positif berada di atas paksi X. Tapi jawapan akhir tetap positif sebab area hanya bernilai positif. So apabila awak dapat suatu nilai negatif, terus tukar kepada positif untuk jawapan akhir. Jangan biarkan tanda negatif itu masih ada. Okey, sebab apa? Areas of both region adalah positif. Okey. Okey, contoh. So kalau kita guna formula yang tadi tu seperti yang saya mana saya punya ni marker. Sekejap, marker saya hilang pula. Sekejap, Allah Akbar. Marker saya hilang.
Okey, ada. Okey, area adalah integration between B to A Y dx. Okey, ingat dx ni apabila kita guna paksi X. Nanti kita akan tengok contoh yang guna pakai paksi Y pula. Okey, kita tengok. So, area-nya adalah yang berada di tengah ni lah. Area yang berada di tengah ni. So, integration tu di antara nombor 6 ke nombor 3. Okey, ni sempadan pertama, sempadan kedua. Kemudian function tu y equal 2x square. So, kita masukkan 2x square. Okey, dx tu mewakili paksi X. Kita dah buat sempadan, kita dah kurungkan dia. So, bila awak perasan, tengok kat sini, bila masukkan X dengan dx, biar seiring. Kalau Y dengan dy. Macam tu. Ini apabila telah dimasukkan nilai-nilai yang sepatutnya. Kemudian awak integrate lah macam biasa. Okey, 2x2 tambah 1 per 2 tambah 1. Yang mana 6, 3. Okey, 2 jadi 2 per 3. X kuasa 3. 6, 3. Equal, ganti nilai macam biasa. 2 per 3. 6 kuasa 3. Tolak 2 per 3. 3 kuasa 3. So, gunalah kalkulator awak untuk dapatkan jawapan akhir. Okay, sama juga untuk B, kita tulis dahulu formula. Sekiranya solution tersebut mempunyai formula, biasakan diri awak untuk tulis dulu formula. Kenapa? Dengan kaedah ini, formula tu lekat dalam kepala awak. Okey, walaupun formula tu memanglah diberi. Tapi kita kurangkan merujuk kepada formula. Sebab apa? Kalau selalu sangat rujuk kepada formula, jadi nervous. Jadi nervous, mana pula formula nak kena cari bagai semua kan. Kena pula formula tu ada 2, 3 pula. Jadi kurangkan. Okay, jadi di sini integration between 5 to 2. Okay, yang inilah yang bahagian bawah paksi X ni. Y dia adalah, ingat dia panjang tu kena letak bracket X kuasa 2 tolak 6X tambah 5 di X. Okey, kita dah kurungkan dia. Kemudian kita integrate macam biasa. X 3 tambah 1. 3 tambah 1. Tolak 6X 1 tambah 1. 1 tambah 1 tambah 5X. Okey, antara 5 ke 2. Kemudian kita simplify dulu sebelum kita ganti. Kita simplify dahulu. Jadi 3 tambah 1, 3 pula. 2 tambah 1. Jadi, ni 2 ya Allah. Minta maaf tulisan saya berterabur sikit ini. Jadi 1 per 3, X kuasa 3, tolak 6 bahagi 2, jadi 3 kuasa 2, X kuasa 2, tambah 5X, yang mana 5 ke 2. Sudah macam biasa, ganti nilai. Hilang pula saya punya ni. Okey, ada balik. Okey, ganti nilai 5 dahulu. Jadi 1 per 3, 5 kuasa 3 tolak 3, 5 kuasa 2 tambah 5 darab 5. Ini dalam bawah satu bracket besar. Okey, bawah satu bracket besar. Kemudian diikuti dengan proses tolak. Buat lagi sekali. 1 per 3, 2 kuasa 3 tolak 3, 2 kuasa 2 tambah 5 darab 2. Tutup bracket besar untuk kumpulan yang kedua. Macam tu. Kemudian guna pakailah kalkulator awak untuk selesaikan. Harap yang bahagian ni clear insyaAllah. Okey, so jawapan yang pertama A itu adalah 126. Manakala jawapan yang kedua adalah negatif 9. Tetapi seperti mana saya sebutkan, negatif sign itu adalah menunjukkan dia berada di bawah paksi X. Area is under the X axis. Jadi jawapan akhir itu perlu tanda negatif tu kena ignore. Okey.
Sekiranya ada lagi tanda negatif pada jawapan awak, maksudnya awak tak tukar, masih lagi negatif 9, so awak akan kehilangan markah akhir di situ. Okey, awak akan kehilangan markah akhir. Okey, kemudian yang ini, okey, ada satu di bahagian atas, ada satu di bahagian bawah, ada dua di situ. Okey, yang berwarna merah, error yang kena cari yang ni. Dengan yang ini. Okey, ada dua bahagian. So, kita akan pisahkan kepada dua bahagian. Jangan terus buat dari 6 ke 0. Jangan. Okey, bila dua bahagian macam tu, sekiranya awak diberi gambar rajah, so awak kena pisahkan kepada area 1 dan area 2. A dengan B ataupun A1, A2. Mana-manalah asalkan menunjukkan area yang nak dicari itu telah dipisahkan kepada dua bahagian. Okey, boleh juga awak nak gabungkan terus A1 tambah A2. Okey, buat dalam panjang. Okey, tapi saya risau takut berlaku kecuaian di situ. So kita pisahkan satu-satulah. Kita buat dahulu A1 contoh. Contoh saya buat A dengan B . Sekejap, maka saya tak ada pula. Okey, yang A tu adalah macam biasa formula kita tulis dahulu antara B tu A, Y dx equal. Okey, so integration between 3 to 0. Dia punya function dia 2x square tolak 6x. Okey, dx. Dan kita integrate macam biasa. 2x, 2 tambah 1, 2 tambah 1, tolak 6x tambah 1 tambah 1, 1 tambah 1. 3, 0. Dan kita simplify dahulu. Enam bagi 2, 3, 3x kuasa 2. Dan kita ganti nilai. Ganti nilai 3 dahulu. 2 per 3, 3 kuasa 3, tolak 3, 3 kuasa 2. Kalau kosong, tak ada masalah lah. Mandakan kiri dan kanan, kedua-duanya ada X yang perlu digantikan. So, kita terus tolak kosong sahaja. Okay, so awak selesaikan jawapan sepatutnya dalam negatif. Okey, dan harus diingat untuk jawapan akhir tanda negatif tu perlu dihilangkan. Okey, tanda negatif tu perlu dihilangkan. Okey, contoh saya tekan kalkulator. 2 per 3, 3 kuasa 3 is 27 minus 3 darab 3 kuasa 2, 9. So, awak akan dapat negatif 9. Okey. Jadi jawapan akhir untuk ini adalah positif 9. Okey, yang kedua pula, sebab kita bagi pada dua bahagian ya, saya buat B lah. Okey, samalah formulanya B to A, Y dx. Kemudian B to A tu 6 ke 3. Function dia sama 2x square tolak 6x dx. Okey, kemudian kita integrate. Memandangkan kita dah integrate sebelum ni, kita ambil teruslah. Okey, yang sebelah tu 2 per 3 x cube minus 3x square 6 3. Dan kita ganti nilai 6 dahulu. 2 per 3, 6 kuasa 3, tolak 3, 6 kuasa 2. Okay, ini satu kumpulan. Kumpulan yang kedua digantikan dengan 3. So, 2 per 3, 3 kuasa 2, tolak 3, 3 kuasa, bukan kuasa 2 ini, kuasa 3. Yang belakang ni kuasa 2. Okay, tutup kurungan. Kemudian gunalah kalkulator awak, dapatkan jawapan. Jadi untuk dapatkan area of the shaded region, awak tambahkan A dengan B. So ingat, dua-dua area perlu positif dan bila ditambah tu positif lah. Okey.
jawapan akhir 54. So yang B tadi tu area dia adalah 45 tambah dengan 9. So total area of the shaded region is 54 unit square. Okey, untuk unit awak tak perlu letakkan. Okey, untuk elakkan kecuaian berlaku di situ. Boleh terus letak 54. Sekiranya awak yakin dengan unit yang nak digunakan, awak boleh letak. Kalau tak yakin, tak perlulah diletakkan. Okey, awak tengok di situ alternative method. Okey, alternative method itu kaedah yang dalam satu panjang je. Okey, awak buat panjang macam ni. Boleh, tak ada masalah pun. Cuma saya tak galakkan, takut berlaku kecuaian di situ. Okey, takut berlaku kecuaian di situ adalah lebih baik bahagikan kepada dua bahagian A dan juga B, A1 ke A2, mana-manalah yang awak selesa. Okay, soalan macam ni biasa paper 2 lah. Okey, kemudian kita beralih penggunaan pada paksi Y pula. Okey, formula lebih kurang sama, dia tukar yang Y dx kepada X dy. Itu sahaja. Kenapa? Okay, macam saya sebutkan sebelum ni, okey, kita sempadankan dia, kita kurungkan dia B dengan A. So ni B, ini A. Okey, manakala paksi Y dan function tu sendiri mesti kepada X. Okey, mesti X, bukan lagi Y equal apa dia, kena tukar. Sekiranya dah ditukar, alhamdulillah. Sama seperti paksi X tu tadi, yang mana berada di sebelah kiri paksi Y akan bernilai negatif. Manakala area yang berada di sebelah kanan paksi Y akan bernilai positif. Okey, tapi harus diingat kedua-duanya adalah area, jadi perlu positif. Okey. Okay, area of both regions are positive. Okey. Kita tengok kepada contoh. Okey, seperti mana yang awak nampak di situ, A itu berada di kiri, B itu berada di kanan. Okey, kita selesaikan satu-satu. Allah Akbar. Okey, kita selesaikan satu-satu. Jadi nak cari area adalah antara B itu A, X dy. Okey, jadi 41 sempadan pertama X. Okey, tengok di sini dia tak tukar lagi function tu. Pastikan X tu adalah subjek. Jadi awak kena tukar sendiri. So rearrange balik, X akan jadi negatif Y square. Macam tu. Awak kena jadikan X tu untuk guna pakai paksi Y. So di sini akan dapat negatif Y square dy. Bila tengok di sini, tengok ni Y, ni pun dy. Seiring. Okey, seiring. Kita teruskan, kita integrate dia. Okey, negatif Y 2 tambah 1, 2 tambah 1, 4, 1. Kita teruskan. Kita simplify dahulu. 1/3 Y cube 4, 1. Dan kita ganti nilai negatif 1/3 4 kuasa 3 tolak negatif 1/3 1 kuasa 3. Okey, so awak akan dapat di sini patutnya bernilai negatif. Okey, kejap saya cuba tekan kalkulator macam mana jawapan akhirnya. Negatif 1/3 darab 4 kuasa 3 tolak negatif 1/3 darab 1, samalah. Okay, so jawapan akhir adalah negatif 21. Okay, negatif 21. Ingat jawapan akhir dia mesti positif. Macam tu. Okay, yang B pula macam juga, sama juga, iaitu area adalah integration between B to A, X dy.
Kita ganti nilai setiap satu. Okey, sekarang ni tak ada pula sempadan. Nilai ini dan nilai ini. So kita kena selesaikanlah ini dulu. Okey, kena selesaikan dahulu. Mudah sahaja nak selesaikan dia. Jadi X ni 0. Kenapa X 0? Kan ini adalah pintasan Y. Bila pintasan Y, X bernilai 0. So, bila kita macam tu kita dah tahu, kita simplify Y equal negatif 1 dan 3. So, ini adalah 3, ini adalah negatif 1. Simplify macam biasalah. Factorization punya method ni kan. So, integration between 3 to negative 1. X, dia dah tukar dah. Okey lah, Alhamdulillah. Negatif Y tambah 1, Y tolak 3 di Y. Okey, adalah lebih baik awak expand dahulu sebelum awak integrate supaya tidak berlaku kerumitan. Tidak berlaku kerumitan. Jadi integration between 3 to negative 1. Negatif ni biarlah dulu. Kita expand dulu yang ada bracket tu. So Y square tolak 3Y tambah Y tolak 3 di Y. Okey, kita simplify dah lagi. Negatif tu kita kena hilangkan. 3 negatif 1. So negatif Y square tambah 3Y. Bukan tambah. Negatif 3Y tambah Y negatif 2Y. Negatif 2Y jadi positif 2Y lah. Tambah 3 di Y. Okey, bila dah macam tu barulah kita integrate. So, negatif Y 2 tambah 1. 2 tambah 1. Bukan Y. Tambah 2. Y 1 tambah 1. 1 tambah 1 tambah 3. Wah, ini proses biasalah. Kalau siapa lagi masih keliru bagaimana nak integrate, buat dulu proses asas topik ini. Okey, proses asas topik ini. Kita simplify dahulu sebelum kita selesaikan. So, negatif, ingat nilai negatif tu sentiasa berada di atas. So, yang bawah tu adalah negatif 1/3 Y kuasa 3 tambah 2 bagi 2. Jadi Y kuasa 2 tambah 3 Y 3 negatif 1. Kemudian awak ganti nilai 3 diikuti dengan nilai negatif 1. Awak selesaikan. Okey. Jadi jawapan akhir untuk yang B iaitu 21 sama seperti yang saya buat tadi. Yang B pula, ini calculator literate. So kalau siapa yang rasa nak guna calculator, boleh. Itu kaedah dia. To find the solution for example 16A using a scientific calculator. Nanti awak cubalah bagaimana. Saya tak ajar mana guna calculator ni sebab saya tak bergantung. Saya pun kalau boleh tak nak bergantung sangat kepada calculator. Okay. Selagi mana kita boleh guna fikiran kita untuk mengira, teruskan. Lagipun masa yang diperuntukkan masa exam tu 2 jam bagi kertas 1, 2 jam setengah bagi kertas 2, bagi saya mencukupi. Okey, siap ramai yang tidur lagi. Okey, siap ramai yang tidur, bermaksud masa tu memang berlebih-lebih sangat. Okey, tapi kalau nak guna calculator cara pantas tiada masalah. Macam paper 1 memang kita nak cepat, boleh skip jalan kerja, tapi saya tak galakkan skip jalan kerja. Okay, sebab risau berlakunya kesalahan di jawapan akhir, so jalan kerja tu membantu kita untuk dapatkan markah. Kalau paper tu lagilah, memang jalan kerja tu sangat-sangat perlu untuk ditulis secara teratur. Okey, yang B pula adalah 32/3. Kita gantikan dahulu 3 ke dalam Y diikuti dengan negatif 1 ke dalam Y. Okey, seperti mana yang ada situ, so akan dapat jawapan 32/3. Okey, ini selesai untuk cari area menggunakan paksi X dan juga paksi Y. Awak kena buat pilihan sendiri sama ada awak nak cari
area tu guna pakai paksi X ataupun guna pakai paksi Y. Awak kena buat keputusan sendiri berdasarkan rajah dan informasi yang diberi. Okay, dia tak akan tanya direct. Okay, dia akan tanya direct awak guna formula mana tak. Okay, berdasarkan kemahiran. Kalau selalu buat latihan, insya-Allah mudah. Awak tengok soalan tu terus awak dah boleh tahu awak nak guna formula pada paksi X ke nak guna formula pada paksi Y. Okey. Okey. Ni contoh apabila melibatkan kedua-dua atas dan kiri dan juga kanan. Okey, kalau perhati kat situ soalan ini tak nampak. Dia tak bagi Y intercept. Untuk Y ni dia macam bagi sukar sedikit. Padahal mudah sahaja. Okey, nak cari Y intercept, jadikan X itu kosong. Okay, so bila awak kosong di sini, okay, bila X ni kosong, so automatic Y ada 3 situ kan. So Y equal, ni Y kosong. Yang ini negatif 2 ni automatic jadi 2. Ini negatif 5 jadi positif 5. Dah dapat dah. So ni kosong, ni 2, ni 5. Macam tu. Okay, so bila dah tahu macam tu, kita pisahkanlah dua area, dua bahagian. Bahagian kiri A, bahagian kanan B. Contoh area A dengan area B. Bila kita dah decide macam tu, kita buat satu-satu. Okay. Sekejap. Maka saya selalu hilang pagi. Kenapa hari ni hilang-hilang? Okay, jumpa dah. Okay, jadi A adalah macam biasa tulis dahulu formula antara integration between A to B, B to A, X dy. So yang A adalah integration between 5 to 2. X dia, apa dia? Itulah yang panjang tu. Y tolak 2, Y tolak 5. Dy. Okay. Kemudian awak simplify dahulu, jangan terus integrate. Simplify dahulu. Simplify yang mana dahulu? Yang dalam bracket dulu. Yang luar tu biarkan dulu, nanti kita akan masukkan dia. So Y kuasa 2 tolak 5Y tolak 2Y tambah 10 di Y. Okey, kemudian kita baru masukkan yang Y di luar tu. So Y kuasa 3 tolak 5Y kuasa 2. Oh sorry, saya tak kira lagi. Negatif 5, negatif 2, negatif 7. So ini negatif 7 lah. Okey. Tambah 10Y. So tutup bracket di Y. Barulah kita integrate macam biasa. Okey. Y 3 tambah 1. 3 tambah 1 tolak Y 2 tambah 1. 2 tambah 1 tambah 10 Y 1 tambah 1 1 tambah 1. Okey, 5 2. Kemudian bila dah jadi macam ni, simplify dahulu sebelum kita ganti nilai. So ni 1/4 Y kuasa 4 tolak 1/3 Y kuasa 3 tambah 10 bahagi 2 5 Y kuasa 2 5, 2. Barulah kita buat gantian. Okey, barulah kita buat gantian. Ganti dahulu 5 ke dalam setiap Y, itu kumpulan 1. Kemudian tolak, ganti pula 2 ke dalam setiap Y. So awak akan dapat jawapan. Memandangkan pada gambar rajah tu, bahagian A tu adalah sebelah kiri. Jadi jawapan akhir awak akan dapat negatif. Tapi tukarkan negatif itu kepada positif. Okey, saya buat separuh sahaja. Yang B pula samalah macam tu juga. Okey, cuma kita bila dah dapat tu mudahlah. Antara 2 ke 0, Y tolak 2, Y tolak 5 di Y. Memandangkan kita dah integrate dia, kita guna pakai sahaja terus. Okey, iaitu 1/4 Y kuasa 4 tolak 1/3 Y kuasa 3 tambah 5 Y kuasa 2 antara 2 ke 0. Okey.
Kemudian gantilah nilai. Mula-mula awak gantikan 2 ke dalam setiap Y yang ada itu. Selesai, kurungkan dia. Kemudian tolak, ganti pula kosong. Tapi kosong tu tiada masalah apa sangat. Sebabnya semua item ada Y. So akan jadi kosong juga. So bila dah dapat jawapan, yang bahagian B ni, area B ni memang awak akan dapat positif. So bahagian A tu macam biasa, jadikan positif tambah bahagian B, so awak akan dapat area of the shaded region. Okay. So awak akan dapat, kalau sebelah kiri tu tadi negatif 16/3. Oh positif dia. Oh sorry. A dengan B. Dia berjadikan mana A dengan B. Terbalik tak apa, tak ada masalah pun. Okay. Bagi contoh yang diberi itu, A itu berada di bawah, so sebelah kanan positif 16/3, manakala B itu berada sebelah kiri negatif 63/4. Ingat sebelum awak tambahkan kedua-dua area, pastikan yang mana area bernilai negatif, jadikan positif dahulu. Kalau tak nanti jawapan awak akan berlaku kesilapan. So jawapan akhir bagi area bagi soalan ini adalah 253/12. Awak boleh jadikan sebagai mixed numbers, awak boleh jadikan dalam bentuk macam tu. Okey, untuk desimal saya tak galakkan. Tapi kalau desimal tu nombor contoh, bila 253/12 tu awak dapat nombor pendek, tak apalah. Risau dapat nombor panjang. Contoh saya tengok sini 253/12 adalah nombor panjang 21.083333, nombor panjang. So better stick pada pecahan macam ni. Okey, supaya jawapan awak menjadi lebih tepat. Okey. So ini saya tak nak masuk lagi. Okey, ini tak nak masuk lagi. Saya akan masuk pada hari Khamis ini. Kita buat satu-satu. Di kalangan awak ni pelbagai level. Okay, pelbagai level. Ada yang mudah terima, ada yang susah nak terima. So, untuk area saya berhenti setakat ni dahulu. Awak buat latihan, cari area di paksi X, cari area guna paksi Y. Itu dahulu. Okay, so agak-agak ada soalan tak nak ditanya pada saya? Ada ya? Tak ada cikgu. Okey, Alhamdulillah. Macam biasa, sekejap saya tekan dulu kehadiran. 33 minit saya rekod tadi. Okey. Okey, nanti saya post pada awak kehadiran hari ini. Okey. Kejap. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Apa-apa soalan boleh PM saya untuk saya cuba bantu apa-apa yang boleh. Okey. So terima kasih sebab sudi hadir. Ada 42 orang hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih sebab sudi hadir. So kita jumpa lagi insya-Allah pada hari Khamis ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.